Okay, the next part is kita nak tengok what is the relationship between the sides of a right angle triangle. Kita nak faham apakah perkaitan, apakah hubungan antara side-side yang ada dalam right angle triangle. Okay, untuk memahami ni, cikgu ada buat beberapa triangle lah. So kat sini actually kamu kena nampak this one is triangle. Kita sebenarnya kita nak faham triangle ni. So macam mana kita nak faham? Let's say lah cikgu bagi contoh. Kat sini panjang dia 3 cm. Kat sini 4 cm. Okay. So dekat sini berapa sebenarnya ya? Okay, berapa? Bukanlah berapa. Cikgu nak cakap this one is ada perkaitan. So kat sini sebenarnya 5, cikgu letak 5 Okay, ni contoh triangle yang ada. Okay, sebenarnya kalau 3, 4, 5 ni je ada perkaitan. Cikgu buat ya contoh je. Okay, kita nak kaitkan dia, kita akan tengok yang pertama area of R. Kamu cari area of R. R ni apa? R ni square. So dia adalah 5 darab 5, which is 25. Okay, kemudian cikgu nak kamu cari area of P. Area of P pula, P adalah panjang dia 4. 4 darab 4 adalah 16. Yang terakhir adalah area of Q. Area of Q dalam kes ni adalah 3 darab 3, iaitu 9. So sebenarnya ketiga-tiga area ni ada perkaitan. Perkaitan dia adalah area P tambah area Q adalah area R. Check betul tak? Kita check. Area P 16, area Q 9. Okay, 16 tambah 9, 25. Betul lah, sama dengan area R. Ini triangle yang possible tau. 3, 4, 5 ni kita boleh create triangle tu. Memanglah dalam ni scale ni tak tepat lah. Tapi contohnya, kita boleh create satu triangle 3, 4, 5. 3, 4, 5 ni memang triangle yang bersudut tepat. Okay, kita ada contoh lain lagi Contoh lain, cikgu bagi contoh lain. Contohnya 6, tak nampak. Sini 6 cm, sini 8 cm, sini 10. So this one also another example lah kepada triangle yang ada bersifat right angle triangle. Okay, sebenarnya benda ni ada dalam aplikasi GeoGebra tapi cikgu tak jumpa yang disuggest dalam buku teks tu. Kamu boleh check sebenarnya. Okay, so dalam kes ni benda sama kita buat Kita cari area of R. So area of R adalah 6, bukan 6, 10 darab 10. 10 darab 10 berapa? 100. Kemudian kita cari area of P. So P adalah 8 darab 8, iaitu 64. Kemudian kita cari area of Q. Q adalah 6 darab 6, iaitu 36. So by right sekarang ni, aku pindahkan sikit dulu, tak muat yang ni. Kita nak tengok ikutkan tadi, perkaitan dia mestilah dua area yang kecil, area P tambah dengan area Q adalah bersamaan dengan area yang besar. So kalau kita check area kecil 64 tambah 36 sama dengan 100. So lagi sekali, perkaitan angle side-side ni adalah mengikut apa yang kita faham. Okey, kita akan ada contoh lain lagi. Contoh dia adalah let's say nombor besar sikit, 12.
Okay, 12 kat sini. 16, 20. Ini contoh lain lah. Cikgu bagi contoh lain. Nanti cikgu bagi contoh lain lagi. So, benda yang sama kita akan cari area of R. So, area of R adalah 20 darab 20, iaitu 400. Kemudian kita ada area of P pula. 16 darab 16. Okay, 16 darab 16 berapa? Cuba kira 16 darab 16 akan dapat 256. 256. Okay, kemudian yang terakhir area of Q. Area of Q adalah 12 darab 12, iaitu 144. Okay, sekarang kita tambah semua macam tadi sama. So area of yang kecil kita ada 256 tambah 144 adalah 400. Lagi sekali benda ni adalah sama. So actually apa sebenarnya perkaitan antara side tu? So cikgu lukis satu triangle baru kat sini. Triangle yang sama jugalah, right angle triangle. Okay, ini kita ada right angle triangle. Contohnya cikgu bagi nama dia A, B, C. Okay, perkaitan tadi sebenarnya mengenai area. Area ni kalau kamu tengok area of square adalah 10 darab 10, 8 darab 8, 6 darab 6, 20 darab 20, 16 darab 16. So actually benda ni sebenarnya adalah AB kuasa 2. AB tadi kan dia petak. So ni AB ni pun AB sebenarnya. So AB kuasa 2 yang paling besar adalah hasil tambah dua side yang lain, iaitu CB kuasa 2 tambah AC kuasa 2. Dia adalah area yang side yang panjang adalah bersamaan hasil tambah area yang side yang dua yang pendek. Itu sebenarnya Pythagoras theorem. Okay, so kamu nak ingat benda ni lah. Kalau contohlah nama dia lain, cikgu letak nama dia kat sini ada huruf A, huruf C, kat sini huruf A, kat sini huruf B. Kita side tu kita bagi nama terus. Contoh dia lah macam tu kan. So benda ni sebenarnya adalah C kuasa 2 is equal A kuasa 2 plus B kuasa 2. Pun boleh macam tu. Side ni kadang-kadang kita boleh bagi nama mengikut line segment, ataupun dia dah spesifik nama side tu ada, kita dah represent dia by huruf. By huruf je, bukan by line segment. So inilah Pythagoras theorem sebenar. Inilah yang kamu kena ingat dalam Pythagoras theorem. Alright. So dalam contoh yang seterusnya ni kita nak tengok macam mana kita nak relate triangle-triangle yang diberikan ni menggunakan Pythagoras theorem. Okay, kalau soalan A ni kita kena bagi nama dia mengikut line segment. So kita punya perkaitan adalah contohnya RP kan. RP paling panjang, dia mesti yang paling panjang. Sebab kalau kamu tengok tadi balik ni, dia mesti area yang besar. Area yang besar adalah hasil tambah area yang kecil. Maksudnya side yang panjang adalah hasil tambah side yang kecil. Side yang pendek. Macam tu. So RP kuasa 2 is equal RQ kuasa 2 tambah QP kuasa 2. Ni yang A. Okay, yang B pula. Yang B dia mengikut huruf. Sini C kuasa 2 adalah side yang pendek. A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okay, so apa side yang pendek side yang panjang ni? Maksudnya kan kat sini sebenarnya side yang panjang ni adalah tadi kita dah belajar hypotenuse. So this one is hypotenuse sebenarnya. This one also hypotenuse. So kalau macam kamu keliru, side mana yang kena kat depan kan? Ingat side yang paling panjang. Side yang paling panjang tu hypotenuse. Jadinya the square of hypotenuse adalah hasil tambah the square of two other side. So macam tu ya. Kena ingat lah lepas ni. Okay, kita tengok contoh seterusnya. Sekarang ni barulah kita tengok melibatkan nombor. Macam mana kita nak selesaikan melibatkan nombor ni. So kita tentukan hypotenuse dulu sebab kita nak tahu side paling panjang. Okay, so berdasarkan ni kita tahu this one is hypotenuse.
Kenapa this one is hypotenuse? Sebab this one adalah side yang paling panjang dan dia adalah opposite kepada 90 degree angle. Okay, so kalau mengikut formula, kita nak cari ni adalah side paling panjang, iaitu X kuasa 2 adalah hasil tambah 2 side yang lain kuasa 2. Tambah 16 kuasa 2. Okay, so kita pun selesaikan. So X kuasa 2 adalah, kita tambah lah kan. Okay, 12 kuasa 2. Okay, 12 kuasa 2 ni ada maksud. 12 kuasa 2 ni sebenarnya adalah 12 darab 12. Macam tadilah. 5 darab 5 ni sebenarnya adalah 5 kuasa 2. 4 kuasa 2. 3 kuasa 2. Macam tu lah. Okay ya. So dekat sini maksudnya 12 darab 12. Dia sebenarnya 12 darab 12. Tambah dengan 16 darab 16. So kita kira lah 12 darab 12. 144. Tambah 16 darab 16. 256. So bila buat solution, kita kena sekata. Maksudnya yang kiri ni ada X kuasa 2, dia akan turun. Equal, dia akan turun. Yang ni kita selesaikan. Mula kita kembangkan, kan? Sebab kita tahu 12 kuasa 2 adalah 12 darab 12. Kemudian kita kira 12 darab 12, 144. 16 darab 16, 256. So semua turun. Ni perkiraannya boleh selesaikan. Ni perkiraannya boleh selesaikan. Yang sini kita tak boleh selesaikan lah. Okay. So kat sini X kuasa 2 adalah 400. 144 tambah 256 adalah 400. So nak cari X. Okay. So sebenarnya ni kat sini kita nak selesaikan X. X kuasa 2 adalah 400. So untuk solve ni, kita boleh square root both side. Square tu adalah, kita dah belajar kan square tu apa kan. Kalau kita nak ni, kita kena cari punca kuasa dia balik. So kalau X kuasa 2 square root akan jadi X. Okay, square root 400, kamu tekanlah kalkulator. Square root 400 adalah 20. So jawapan dia adalah 20. Ni kita dah belajar dalam bab, cikgu tak ingat bab berapa, tapi kita belajar pasal perfect square. Kita belajar macam mana nak square, macam mana nak square root. Kita dah belajar lah. Okay. Next, tengok soalan B pula. Sekarang ni, kalau kamu tengok X tu dekat side yang bukan hypotenuse. Hypotenuse kamu kat bawah ni. Sini hypotenuse. Sebab dia bertentangan kan, dan dia paling panjang. Okay, tapi tak apa, tak ada masalah. Kita ikut formula. Formula dia, side yang paling panjang kuasa 2, 26 kuasa 2 adalah X kuasa 2 tambah 24 kuasa 2. Ini kalau mengikut formula. Kita ikut je formula, tak ada masalah. Side yang paling panjang kuasa 2 adalah hasil tambah N ada side kuasa 2 ditambahkan. Okay. So sekarang ni algebra. Algebra ni macam mana kita nak selesaikan? Kita kena pindah-pindah. Kita belajar cara pindah-pindah. Actually cara balancing, tapi kita katalah cara pindah kan. So kita pindahkan 24 tu ke sebelah sini. So ni positif, pindah jadi negatif. So 26 kuasa 2 tolak 24 kuasa 2. Okay, so bila macam ni, kita selesaikan 26 kuasa 2. 26 kuasa 2 tu sebenarnya adalah 26 darab 26. Tolak dengan 24 darab 24. Equal X kuasa 2. Okay, so kita kira 26 darab 26. Dapat 676. Tolak dengan 24 darab 24. 576. Sama dengan X square. So kita kira 676 tolak 576. Kamu akan dapat 100. So 100 equal X square. So nak cari X sama macam tadi. Square root kan kiri, square root kan kanan. So square root 100, kamu tekan kalkulator dapat 10. Ini dapat X. So jawapannya X sama dengan 10. So kalau nak cantik lagi, kita buatlah X sama dengan 10. Dia kat sini kan
X ni kanan, kita nak X kat kiri, kita boleh tukar sebab associative rule. Okay, clear lah benda ni. So Pythagoras theorem ni sangat senang. Kamu just tentukan mana side paling panjang ataupun hypotenuse. So kamu dah tahu formula dia, mesti yang paling panjang kuasa 2 sama dengan hasil tambah another side kuasa 2. Macam tu.